مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم قال معلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, maka alangkah indahnya kalau kita cuba untuk mutalaah. Seminit, 2 minit, kita cuba ulang. Ada berapakah huruf izhar halki? Tasnim. Enam. Apakah 6 itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada berapa huruf idgham bila gunnah? Dua. Apakah itu? Lam dengan ra. Ada berapakah huruf idgham ma'al gunnah? Mi? Dengar tak dengar? Nur Sazira. Ada berapa? Idgham ma'al gunnah. Semalam masuk? Aduh, select. Putri Hidayu? 4. Apakah itu? Ya waw mim nun. Nabil Zakaria, apakah maksud idgham? Masuk semalam? Memasukkan? Memasukkan ke dalam sesuatu. Okey. Alhamdulillah semua boleh jawab, bermakna kita husnuzon semua boleh jawab. Kemudian hari ini kita masuk kepada hukum yang keempat, iaitu iqlab. Definisi iqlab apa? Renggangkan sedikit bibir serta didengungkan dengan kadar 2 harakat. Apabila nun atau nun mati ataupun tanwin, baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan, berjumpa dengan satu sahaja huruf hijaiyah, yakni huruf ba, maka bacaan dia mesti diiqlabkan. Apakah iqlab itu? Renggangkan sedikit bibir serta didengungkan dengan kadar 2 harakat. Sami'un basir. Dekat mana makhraj ba? Kita ingat balik. Ada yang siapa ingat? Ingat 3. Ba, wa, ma. Lupa dah. Ma, wa, ba. Apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ba, maka bacaan dia iqlab. Macam mana iqlab? Renggangkan sedikit bibir serta didengungkan dengan kadar 2 harakat. Sami'un basir. Dia tak sami'un basir. Dia tak tutup rapat mulut. Direnggangkan sedikit dan ada dengung dengan kadar 2 harakat. Sami'un basir. Dia tak tutup rapat. Dia ada renggang sikit. Faham? Kemudian contoh yang terakhir, hukum yang terakhir, iaitu ikhfa hakiki. Apakah definisi ikhfa hakiki? Iaitu membaca antara idgham dan izhar tanpa tasydid serta kekal dengung. Membaca antara idgham dengan izhar tanpa tasydid serta kekal dengung. Apabila nun mati,
ataupun tanwin, dua baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan, berjumpa dengan tak, ja, da, za, sa, sya, so, do, po, zo, fa, ko, ka. Maka dibaca ikhfa. Qaulan sadida, qaulan sadida. Faham? Ada berapa tu huruf dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa semua? Belas. Ada setengah ulama tajwid meringkaskan dalam satu kalimat menjadi satu za saddaka fasiqda tazim sazim. Ingat, satuj za saddaka sodaka fasiqda tazim sazim. Ada 15. Faham? Ini hukum yang paling basic di dalam ilmu tajwid, yang banyak sekali ada di dalam Al-Quran. Siapa nak jumpa hukum ni, dia kena baca Al-Quran. Maka supaya kita tak lupa, esok cuba cari, seorang cari satu. Ikutlah dia nak ambil yang mana. Dia masuk kelas ini dengan membawa satu contoh. Jangan ada yang sama. Ambil dalam surat Al-Baqarah. Contoh Nabil nak cari iklab. Dia cari contoh iklab. Dia tulis siap-siap huruf ayat tu. Huruf ayat apa, surat apa. Esok orang tanya, dia boleh jawab. InsyaAllah. Nanti kita tengok betul tak dia cari tu. Esok cari satu ayat je. Buka Quran, lepas main syak, buka sekejap, 2 minit, 3 minit. Kalau tak nak baca, cari itu. Sebenarnya, di celah-celah kita cari itu, automatik kita baca Quran. Boleh? Cuba cari. Seorang satu je. Satu. Bukan suruh cari 5-5. 5-5 cari contoh. Cari satu saja. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Sebelum tu kita tengok ada satu hadis riwayat baginda Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka indal akhir ayatin takrauha. Allahu akbar. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, warattil kama kunta tarattil, bacalah sebagaimana kamu baca di dunia, sesungguhnya fa inna manzilaka indal akhir ayati takrauha, sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Termasuk kitab panjang, panjang tentang hadis, Sunan Abi Daud, syarah dia, ada yang biasanya orang belajar hadis tu, banyak ni kitab dia. Ada hadis riwayat ni, kita tengok Nabi SAW bersabda yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, bacalah Al-Quran dan naiklah. Di sini bahawasanya kita dapat bayangkan macam mana cara untuk kita mendapat derajat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Itu salah satu dia dengan baca Al-Quran. Sebab fa inna manzilaka indal akhir ayatin takrauha, itu sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Kalau kita baca 2 ayat, maka 2 derajat je lah kita naik. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca,
maka semakin tinggi derajat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Untuk kita lebih bersemangat, cuba kita bayangkan. Pagi tadi, secara automatik 10, 20 derajat kita naik. Dengan asbab kita membaca 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 akhir ayat Al-Kahfi. Secara automatik kita dapat. Sebab kita menghadirkan diri kita di majlis ini. Walaupun ini semua adalah kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah nak takdirkan kita masuk sini dan dalam forum ini. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi fadilah ini kepada kita. Sebab itu para ulama mengatakan kita kena ada selalu sifat syukur, yang sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan takdir kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tanpa kita minta ini, itu adalah sebenarnya Allah nak bagi kita. Lain dengan takdir baik yang kita usahakan kau-kau. Contoh, ada orang dia nak dapatkan pahala syahid. Macam mana dia buat? Dia kena korbankan harta dia, dia kena yatimkan anak dia, dia kena jandakan isteri dia. Tetapi nikmat yang kebaikan yang sebenarnya kita ni tak terlalu bersungguh pun nak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri, itu menunjukkan bahawasanya Allah itu sayang sangat-sangat kepada kita. Allah nak derajat kita ini naik. Walaupun sebenarnya kalau kita tak hadir pun kita tak ada rasa rugi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita naik. Itulah sebab kenapa kita ditempatkan di tempat yang mana ada dinaikkan derajat-derajat manusia. Maka kita kena sedar 2020 ni kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih saya buat kebaikan. Sebab Allah nak saya jadi orang baik. Itu saja. Sebab Allah nak bagi kita ni happy di akhirat nanti, di syurga nanti. Ada sesetengah orang, dia nak tetapi Allah Subhanahu Wa Taala belum bagi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang mana satu, kalau aku bagi, dia bersyukur. Yang mana satu aku bagi, dia akan jadi bongkak. Maka ada sesetengah manusia yang dia nak kepada kebaikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Ada dua kemungkinan. Satu, kerana mungkin dia tidak akan syukur, ataupun yang kedua, memang dia tak nak kepada kebaikan. Maka kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan sedar tak sedar, hampir setahun kita dah hari-hari kita baca Al-Quran. Setiap hari tak ada miss. Sampaikan Jumaat, Sabtu pun, Sabtu Ahad pun, kita tetap isi bacaan Al-Quran kita. Jadi semoga sahaja amalan yang dah kita hidupkan secara hampir setahun ini, kita cuba latih diri kita untuk buat dengan betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pernah bertanya kepada guru kami macam mana cara untuk dapatkan ikhlas. Sebab tak mudah untuk mendapatkan satu ikhlas. Siapa dekat sini dia boleh buat satu perkara, sekali buat dia terus ikhlas. Siapa dekat sini? Maka guru kami mengatakan bahawasanya kamu buat sahaja, walaupun kamu rasa kamu buat itu kerana manusia ataupun manusia melihat kamu, kamu buat di mana saja, kapan saja kamu lakukan, maka kamu akan dapat keikhlasan. Di mana cara kamu nak tahu kamu betul-betul ikhlas kepada Allah? Ketika kamu berada bersendirian. Nak tengok kita ikhlas ke tak ikhlas masa sendiri. Duduk dalam bilik seorang-seorang, apa yang kita lakukan, itulah sebenarnya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang kalau dia nak suluk ataupun dia nak beruzlah, dia akan duduk seorang-seorang untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, nak cari ikhlas memang susah. Kadang kita buat sesuatu, kita duduk rasa berat. Itu adalah godaan-godaan daripada yang namanya syaitan.
Dia akan selalu bisik kepada kita. Duduk je, tak apa. Kan? Bila dah duduk, tak apa. Bila kita nak masuk, masuk je lah, tak apa. Bila dah masuk, dia datang, duduk je lah, buka je lah kamera. Dengar je lah. Bila dah dengar, tak apa, kau dengar je, tak payah tulis. Bila dah ni, bila kita nak tulis, tak payah tulis, dengar je, benda boleh record. So, tak apa, kau duduk je, kau fikirlah benda lain. Jadi itu adalah godaan-godaan daripada syaitan yang bernama Samal Khair. Dia selalu mendoakan ada yang lebih baik. Yang lebih baik kat situ, kat sini, kat situ, kat sini. Supaya kita tak menjadi hamba yang bersyukur. InsyaAllah, kita cuba di antara cara untuk menjadi hamba yang bersyukur ini, kita dah tahu 5 hukum nun mati dan tanwin. Kita dah tahu apa definisi dia. Cuba kita cari di dalam Al-Quran. Mungkin sebelum ni kita tak pernah cari, kita cuba cari. Nun mati berjumpa dengan Hamzah. Oh, ni idgham. Tulis. Ataupun kalau malas sangat nak tulis, tanda je dalam Quran. Paling baik, setiap hukum tu dia tahu. Dia buka Quran, esok tu dia ada 5 contoh. Tu yang terbaik. Kalau tak pun, dia ada 1. Dia nak cari iklab, 1 nun mati berjumpa dengan ba. InsyaAllah, cuba buat yang lain daripada orang lain, maka akan dapat hasil yang lain daripada orang lain. Buat usaha yang luar biasa, maka kita akan dapat hasil yang luar biasa. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.